yang famous iaitu kaedah penghapusan, kaedah penggantian. Elimination dengan substitution. Saya tahu dah. Tapi hari ni saya nak tunjuk kat kamu macam mana soalan ni nak jawab paling ringkas markah penuh. Paling ringkas. Jom saya tunjukkan. Ini soalan dia. Saya tukar kepada satu baris berwarna biru, satu baris berwarna hijau. Okey. Saya nak guna kaedah penghapusan. Bila nak guna kaedah penghapusan, langkah pertama kita ialah langkah S. Samakan. Macam mana saya nak samakan? Saya nak samakan salah satu pun boleh ubah X ataupun Y. Dan selalunya saya akan pilih yang di depan. Senang. Macam mana nak samakan yang di depan ni? Atas nak kena darab apa? Darab 5. Darab dengan 5. Betul. Bila darab dengan 5, dapatlah 5X. Sama lah satu lagi. Bila depan darab 5, 3Y pun darab dengan 5, 11 pun darab dengan 5. Sabar-sabi darab dengan 5. Bawah je jangan darab. Jadi kita selesaikan. Apabila kita darab 5 darab dengan X, kita dapat 5X. 5 darab 3Y, berapa? 15Y. 15Y. 11 darab 5 sama dengan 55. Ya. Yang hijau tak apa-apa, salin balik. 55. Hijau salin balik. Sebab apa? Sebab kita memang nak bagi sama. Kalau hijau pun kamu duduk darab, bila nak sama? Tahun bila nak sama? Lalu kita bagi sama saya dah. Di depan ni sekarang sama-sama 5. Langkah pertama. Langkah kedua, T. Tolak. Langkah kedua adalah T. Tolak. 5 tolak 5. 5X tolak 5X. Automatik habis. Itu tujuan kita. Kita nak samakan supaya kita boleh tolak. Yang di tengah. 15Y tolak 6Y. Sama dengan apa? 9. 9Y. 9Y. Betul. Sama dengan yang belakang. 55 tolak 19. Kamu akan dapat 36. Oh, right. Sampai dekat sini apa yang kamu buat? Bahagi pula. Bahagi pula. Tapi nak beritahu kat kamu, dalam SPM, takat tu je kami nak tengok. Takat tu je. Kemudian, terus keluarkan kalkulator. Keluarkan kalkulator, tekan mode 3 kali. Okay, tekan mode 3 kali, nampak EQN, tekan 1. Lepas tu tekan unknowns 2. Dia tanya A1. Ni kamu type ni, balik persamaan yang pertama, yang warna biru ni. A1 dia 1. Apabila X saja maksudnya 1. Tekan 1, tekan sama dengan. Dia tanya B1 yang belakang ni pula. 3. Tekan sama dengan. Dia tanya pula C1 pergi belakang. 11. Tekan sama dengan. Dia tanya pula A2. Betul bawah. 2 tu yang baris yang kedua. A2 5. Tekan sama dengan. B2 6. Tekan sama dengan. Dan C2 kamu tekan saja 19. Okey, tekan siap 19, kamu tekan sama dengan kalkulator akan bagi jawapan X sama dengan negatif 1. Salin. X negatif 1, Y sama dengan 4. Kamu dapat full marks 4 markah. 3 langkah 4 markah. 3 langkah tu apa dia? Bagi sama. Lepas bagi sama, kita tolak. Lepas kita tolak, kita guna kalkulator. STK. 3 langkah. Itu saja yang kami nak tengok dalam SPM. Yang kamu duk bahagi 9Y sama dengan 36. 36 bahagi 9. Dapat jawapan ganti masuk. Ganti masuk. Salah kira. Allahu Akbar. Hilang markah. Sebab tu kata pentingnya kalkulator, kemahiran kalkulator kena sangat penting. Okey. Ada soalan ke Syazwan? Maksudnya kalau kita buat setakat sampai 9Y sama dengan 36, kemudian kita tekan kalkulator terus kita dapat nilai X dengan nilai Y, sudah menepatilah markah kita tersebut. Betul, dah menepati standard pemarkahan SPM. Settle, itu saja. Sebab tu saya kata yang awal kita buat tajuk mudah-mudah tu. Panah enjin. Kita tengok soalan nombor 2. Soalan kita kata soalan aras yang tinggi sikit lah. Apabila dia melibatkan gambar rajah, dia melibatkan situasi, kita panggil ini soalan kebat. Okey. Soalannya, kedua-dua jenis basikal mempunyai 2 pedal. Pedal tu benda apa? Tempat kayu, tempat letak kaki. Bagus. Tengok kenal. Dulu saya pernah pergi ke situ jugalah. Yang saya tanya soalan macam ni juga. Apa itu pedal? Saya ingat lagi pelajar di depan dalam dewan makan tu, kat depan sekali. Masa tu.
dengan bangga kata yang ni pedal. Yang pegang. Saya kata yang tu handle. Jangan buat pening sangat. Yang tu handle. Yang pijak kaki tu pedal. Okey. Kedua-dua jenis basikal mempunyai dua pedal. Tanpa menggunakan matrix, tak ada guna matrix. Hitung bilangan basikal dan basikal roda 3. Kita tengok kepada soalan dia. Dia suruh hitung basikal dan basikal roda 3. Apa yang dia minta hitung itulah kena jadi pemboleh ubah. Bermaksud basikal di kiri itu kan jadi X, basikal di kanan itu Y. Okey. Dia kata sekarang hitung bilangan basikal dan basikal roda 3 jika terdapat 64 pedal. Ada 64 pedal. Apakah persamaan pertama bagi menghubungkan 64 pedal tersebut? X tambah Y sama dengan 64. Tapi setiap X ada berapa pedal? Ada 2 pedal. 2. Jadi takkan X saja. 2X. Ya, ada 2 pedal kena 2Y. sebut dah. 2X tambah 2Y sama dengan 64. Itu persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua bercerita tentang tayar pula. X ada berapa tayar? 2 tayar. 2 tayar. Basikal Y ada berapa tayar? 3 tayar. Jadi apa persamaan dia? 2X 2X tambah 3Y sama Awal dengan dengan 74. Betul. 2X tambah 3Y sama dengan 74. So dia nak kita selesaikan tanpa kaedah matrix. So kita nak guna langkah yang saya abang tadi lah. STK. Yang pertama S. Samakan. Perlu bagi sama lagi ke? tak payah, dah ada yang Tak sama payah lagi, senang, settle. Kita terus langkah yang kedua, iaitu apa dia? Itu tolak. Tolak. 2 tolak 2. Habis. Aduh. Di tengah. 2Y tolak 3Y. Berapa jawapannya? 2Y tolak 3Y, negatif Y. Negatif Y boleh, negatif 1Y pun boleh. Sama dengan 64 tolak 74. Negatif 10. 10. Lepas tu nak guna apa lepas ni? Guna kalkulator. Guna kalkulator, keluarkan kalkulator, tekan mode 3 kali, tekan ambil EQN, kemudian tekan unknowns 2, dia akan tanya A1, kamu masuk nilai-nilai macam tadi. A1 2, B1 2, C1 64, A2 2, B2 3, C2 74. Gerbuk, tekan kalkulator terus bagi jawapan. X sama dengan 22, Y sama dengan 10. Dan kamu dapat 5 markah. Inilah soalan SPM sekitar 4 atau 5 tahun yang sudah. Ini. Bukan soalan kata soalan teka-teka dah. Inilah soalan SPM kamu pada tahun tu. Ramai pelajar tak boleh jawab. Ada yang jawab apa? Buat kaedah punya panjang, salah. Rugi. Buat pendek-pendek sudah. Yang penting betul semua. Ada soalan nak tanya untuk persamaan linear serentak? Ada soalan? Sebelum saya masuk ke topik yang seterusnya. Topik yang pertama, pulang je. Sudah kan? Soalan kalau ada soalan, saya lagi tanya pun tak apa. Tidak ada masalah. Bila belajar soalan persamaan linear serentak, tak best lah kalau tak belajar matrix. Sebab matrix dengan persamaan linear serentak, dia geng. Satu belajar masa tingkatan 1, satu lagi belajar masa tingkatan 5. Pandai dia pun susun tu. Dua tajuk yang mudah ni, satu tingkatan 1, satu tingkatan 5. Dan dia adalah benda yang sama. Kaedah yang berbeza. Okey, kita tengok soalan yang pertama dulu. Dia bagi matrix. Dia bagi matrix, kat situ dia kata diberi A sama dengan N negatif 1, 3, 2. Cari nilai N jika A tiada matrix songsang. Tolong highlight perkataan tiada matrix songsang ni. Sebab soalan tiada matrix songsang dah 2 kali keluar dalam SPM ulangan. SPM ulangan yang budak-budak yang gagal SPM, yang dapat tak elok ambil balik SPM tu, dah 2 kali dah keluar soalan ni. Tapi dalam SPM sebenar, KBSM tak pernah keluar. Mungkin mereka simpan nak keluarkan dalam KSSM, mana kita tahu. Macam mana nak cari nilai N tu? Jika tiada matrix songsang. Apa cara dia? Apa maksud tiada matrix songsang? Kalau ingat lagi cikgu ajak dalam kelas, tiada matrix songsang apabila AD tolak BC sama dengan kosong.
Benda apa ni cikgu? Lupa. Kalau lupa tak apa, mai saya tunjuk. Benda yang paling mudah nak selesaikan soalan ni buat macam mana? Kita buat darab silang. N kamu darabkan dengan 2. Manakala negatif 1 kamu darab dengan 3. Dia jadi huruf X. Okey, tengok cara dia. 2 darab dengan N sama dengan. Kamu silang belah sana pula. Negatif 1 darab 3. 2 darab N boleh, N darab 2 pun boleh. Sama dengan negatif 1 darab pula dengan 3. Kamu pandai tulis macam tu, kamu dapat 1 markah. Jom kita selesaikan apakah nilai N. Kalau siapa sekolah di sekolah kalau biasa guna kalkulator fungsi alfa, boleh tekan tu guna alfa dapat jawapan ni. Biasa guna tak fungsi alfa? Sebelah shift. Alpha X tu lah. Ya, alpha X. Pernah guna tak? Kalau siapa pernah guna, boleh guna yang tu. Yang itu yang lebih mudah. Memang markah senang dapat. Kamu tekan je 2 alpha X, alpha sama dengan negatif 1 kurungan 3. Shift kalkulit. Dan akan terus keluar jawapan sebanyak N sama dengan negatif 3/2. Yang ni saya tak ada kalkulator tu tak buat. Okey. N sama dengan negatif 3/2 ataupun N sama dengan negatif 1.5. Dua-dua diterima. Okey. Boleh? Syarlini? Okey. Syarlini biasa guna alfa tak Syarlini? Pernah guna. Pernah. Kamu sekolah mana? Tokai ke kubur panjang? Kubur panjang. Kubur panjang. Jadi geng kubur panjang mesti boleh guna punya. Dah seorang tahu mesti Alim boleh tahu. Syazwan sekolah mana? Kubur panjang tak? Kubur panjang. Jadi kubur panjang boleh tahu tu cara nak guna. Sekolah Tokai hati guna tak alfa tu? Mana wakil Tokai? Tokyo. Ya? Pernah guna tak guna fungsi alfa tu? Pernah. Pernah. Jadi mesti boleh jawab juga. Cuma ingat, bila disebut tiada metrik songsang, mesti darab silang. Kita test soalan yang kedua. Masih lagi tiada metrik songsang. Apa kita kena buat? Buat darab silang. Guna darab silang. Ya. 4 darab dengan siapa? 4 darab dengan M. Sama dengan? Sama dengan 2 darab negatif 6. Betul. Darab negatif. 4 darab M sama dengan negatif 6 darab 2 ataupun 2 darab negatif 6. Tak kisah. Kod mana tak apa. Yang penting darab silang. Letak sama dengan di tengah. Apakah nilai M kamu? M negatif 3. M negatif 3. Dapat 2 markah. Tengok elok. Kod soalan ni keluar dengan SPM tahun ni. Okey. Seterusnya. Ayat ini baru nak menyelesaikan persamaan linear menggunakan kaedah matriks. Macam mana? Dia kata dekat sini, hitung nilai X dan Y. Sama macam tadi. Bagi yang berikut. Tapi kali ini dengan menggunakan kaedah matriks. Ini soalan bukan rutin. Sebab apa bukan rutin? Sebab kalau kamu tengok persamaan yang pertama, X dengan Y dia terbalik. Dia letak Y dekat depan, X dekat tengah. Terbalik tak boleh. Dia kena ikut susunan. Di bawah elok dah 4X tolak 3Y. So macam mana kita nak buat? Tukar tempat dia. Tukar tempat dia. X tolak 2Y sama dengan negatif 17. Yang bawah salin balik dia. Selesai. Sekarang kita nak menyelesaikan ni menggunakan kaedah matriks. Sebab dia pesan dah guna kaedah matriks. Kalau kamu guna kaedah lain, kamu tak dapat markah. Kamu mesti guna matriks. Baru kamu dapat markah. Dalam matriks, kamu tak perlu bagi sama. Kalau tadi ni kita bagi sama nombor depan kan. Dalam matriks tak perlu bagi sama. Cara dia kamu terus buat rumah bagi matriks. Itu rumah dia tu, kurungan tu kita kata rumah dia. Kita letak nombor yang pertama dekat X ni. Ni nombor apa dekat X? 1. 1 kamu tulis dekat sini 1. Belakang 1 nak tulis apa dekat belakang ni? Tulis negatif 2 ke? Ya, bila ada tolak pastikan letak negatif 2. Dan pastikan negatif tu dekat dengan 2. Jangan letak di tengah-tengah. Bila letak di tengah-tengah, kami akan baca sebagai 1 tolak 2. Takut hilang markah. Jadi letak dekat dengan 2. Di bawah 1. Nombor apa? 4. 4. Di bawah negatif 2. Negatif 3. Negatif 3. Buat lagi satu matrik di sebelah. Letak huruf pula XY. Ni macam di sekolah lah ni. Di sekolah, dalam kelas bercampur lelaki perempuan.
Bila balik ke asrama, Syazwan balik ke asrama lelaki. Manakala Syarlini baliklah ke asrama perempuan. Jangan duk gatai-gatai nak pergi masuk ke campur oleh asrama. Bila balik ke asrama, balik duduk asing. Selalu pelajar salah dekat mana tau? Selalu pelajar salah. Nombor 1 ni dia kata tak nombor, dia tulis X dalam ni. Bila letak saja X dekat sini, automatik kosong markah keseluruhan. Ingat, rumah depan, rumah nombor. Rumah belakang, rumah huruf. Tapi huruf XY wajib ada sama dengan. Wajib. Bukan dua sama dengan, sekali je. Satu sama dengan je. Buat lagi satu rumah selepas tu sambung dengan negatif 17, negatif 38. Okey. Kemudian, kita buat matrik songsang. Langkah yang kedua. Nak buat matrik songsang, kita akan salin balik X, Y sama dengan. Salin balik yang tu. X, Y sama dengan. Dan kita buat rumah untuk matrik songsang. Ini rumah panjang dah. 1 perpanjang matriks. Kesalahan yang paling kerap pelajar buat ialah apa? Dia tak letak sama dengan di antara dia selepas XY. Lepas tu dia pergi gatai pula tangan pergi letak sama dengan di belakang ni. Di antara dua matriks. Tak boleh. Sama dengan mesti ada di sebelah XY sahaja. Wajib. Okey. So macam mana nak lengkapkan rumah songsang ni? Ada rumus dia kan. Ada rumus dia. Tapi mudah je. Sekali lagi kita nak buat darab silang. Tu macam tu. 1 darab negatif 3. Cikgu buatlah 1 kurungan negatif 3. Boleh. Darab negatif 3 pun boleh. Selepas dia tolak. Wajib tolak. Tolak dengan lengkung sebelah kanan ni pula. Dia jadi macam bentuk rama-rama. Comel je. Okey. Buatlah bentuk rama-rama. So apa dia? 4 darab negatif 3, 4 darab negatif 2 ataupun negatif 2 darab 4. Tak kisah. Dua-dua diterima. Okey. Selesai bawah tu. Dalam matriks yang tengah nak buat apa? Dalam rumah ni. Sekali lagi kita ambil kepak pertama rama-rama tadi. 1 dengan negatif 3 akan berubah tempat duduk. Negatif 3 akan naik ke atas, 1 turun ke bawah. Manakala negatif 2 dengan 4 yang warna hijau dengan biru tu kekal di tempatnya. Cuma kena ubah apa? Ubah simbol. Ubah simbol. Negatif 2 kita akan tulis 2 sahaja. Manakala 4 kita akan tulis negatif 4. Dan jangan lupa salin balik negatif 17, negatif 38 di belakang tu. Wajib salin balik. Boleh faham cakap itu? Boleh. Faham? Ya. Ini bukan perlu faham pun. Kamu dah buat di sekolah pun kamu dah faham dah. Kamu kena just ingat balik je. Sampai dekat situ apa kamu kena buat sekarang? Kita kena kira. Kira macam mana? Kira yang 1 per itu dulu. Bawah dia tu. Ya, selesaikan yang bawah, betul tak? Lepas tu saat lagi darab masuk, betul tak? Okay. Tapi sebenarnya dalam SPM, tak wajib pun. Dalam SPM setakat tu je. Kemudian, buat apa? Keluarkan kalkulator macam tadi. Macam kita buat awal tadi. Keluarkan kalkulator. Tekan mode 3 kali. Ambil EQN. Sama je. Ambil unknown pula. Sama je. Dia tanya A1 kamu pergi dekat matriks kamu ni. Jangan ambil dekat persamaan dalam soalan. Dalam soalan tu dia terbalik lagi Y dengan X. Kamu ambil dekat matriks dia senang. A1 nilai pertama ni 1. Sama dengan B1. Yang ni pula negatif 2. Okey, tekan sama dengan dia tanya pula C1 pergi belakang sekali. Negatif 17. Lepas tu kamu tekan sama dengan dia akan tanya pula A2. A2 yang bawah ni pula. Mula dari depan balik. 4. Okay. Tekan sama dengan B2 kamu adalah negatif 3. Tekan sama dengan dia tanya pula C2 yang terakhir. Ni. Negatif 38. Selesai semua tu kamu tekan je sama dengan automatik dia bagi jawapan apa? X negatif 5. Tekan lagi sama dengan Y sama dengan 6. Settle. Dapat full marks 4 markah.
Itu sahaja yang nak ditengok dalam SPM. Yang lain-lain tu tak penting. Ada soalan nak tanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita tengok soalan yang kebat sikit. Seterusnya. Rajah menunjukkan susunan dua jenis gelang tangan mutiara. Harga bagi sebiji mutiara putih ialah X. Mutiara hitam pula Y. Jumlah harga bagi kedua-dua susunan adalah seperti berikut. Susunan A RM312. Susunan B RM360. Dengan menggunakan kaedah matriks, hitung nilai X dan Y. So kita ambil susunan yang pertama, susunan A ni dulu. Ada berapa putih? Putih ada 12. Hitam ada? Hitam ada 8. Jadi apakah persamaan dia? Ya Allah. Ha, Kalau putih X, kalau hitam Y. 8Y sama sama dengan? dengan 12. Betul. Okey. 12X tambah 8Y sama dengan 312. Itu untuk susunan A. Benda yang sama kamu buat pula dekat B. Susunan B ada berapa? 10 hitam, 10 putih. Nah, jadi 10 apa? 10X tambah 10Y sama dengan Betul. 360. 10X tambah 10Y sama dengan 360. Pandai keluarkan dua persamaan tersebut, kamu dah dapat 1 markah. Sebab pandai keluarkan persamaan. Seterusnya, langkah pertama, tukar kepada bentuk matriks. Itu yang pertama. 12, 8, 10, 10, XY sama dengan 3, 1, 2, 3, 6, 0. Itu langkah pertama. Langkah kedua, buat bentuk matriks songsang. Okey. Itu jawapannya. 1 perpanjang 12 darab dengan 10. Tolak 8 darab 10. Dalam matriks ni macam biasa, merah dan biru berubah tempat duduk. Hijau dan kuning kekal pada tempatnya, hanya tukar negatif sahaja. Belakang jangan lupa sambung. 312, 360. Keluarkan kalkulator, kamu tekan kalkulator akan bagi jawapan X sama dengan 6, Y sama dengan 30. Maka kamu dapat full marks 5 markah. Ada soalan nak tanya? Cikgu, kalau yang 12 darab 10 tu kalau terus tulis 120 tu kira betul. Betul? Ha, kalau kamu dah macam dah tahu 12 darab 10, 120. Kamu terus 120 tolak 80. Pun betul. Tidak ada masalah. Okey, terima kasih cikgu. Baik, sama-sama. Ada lagi soalan yang lain? Hari ni kamu tanya. Saya nak jawab semua. Tidak ada. Kalau tidak ada, jom kita masuk ke topik yang seterusnya. Yang ini kamu buat sendirilah. Ulang-ulang banyak kali pun tak ada guna. Kamu buat sendiri yang tu. Itu sebagai latihan kamu. Alright, sekarang kita nak mula masuk ke tajuk-tajuk yang semakin banyak benda nak kena tahu lah. Yang pertama kita akan masuk penakkulan logik. Apa yang penting dalam penakkulan logik ni? Awal-awal ni mudah, saya akan lajukan. Kalau rasa kamu tak faham, kamu bagi tahu. Yang awal-awal ni sangat mudah. Ada pelajar yang jawab dalam bahasa Inggeris ke? Kan semua dalam bahasa Melayu je? Adakah? Kubur Pajang? Ada yang ambil kelas DLP ke cikgu? Panjang kami semua bahasa Melayu cikgu. Cantik. Kalau kata Tokai, ada kelas bahasa Inggeris tak? Tak ada. Semua bahasa Melayu? Ya. Senang. Kalau tahu semua satu bahasa, senang sikit. Saya akan tanya. Kalau sekolah, kalau kata sekolah yang besar-besar ni, saya kena tanya. Macam Kubur Panjang, saya tahu. Saya duduk pergi dulu ni, satu batch ada 250 orang. Dia kata 5 saja. Jadi saya kena tanya kod-kod lah ada kelas DLP. Macam Tokai pula, dia ada banyak budak-budak Cina atau Chinese. Dia kod-kod lah daripada kelas DLP juga. Tu saya tanya tu. Kalau kelas bahasa Melayu semua senang. Soalan ini, soalan yang agak famous dalam SPM. Dia suruh kamu tulis 2 implikasi. Kalau nak tulis 2 implikasi, langkah dia sangat mudah.
kamu ambil pen, kamu potong je perkataan jika dan hanya jika. Potong tengah-tengah tu. Kurafat belakang. Okey. Sebelum dengan jika dan hanya jika tu yang A sama dengan ada simbol tu, set kosong tu, kamu letak dalam kotak merah. Selepas jika dan hanya jika, letak dalam kotak biru. Kotak merah, kotak biru. You marah? I hate you. Oh, gitu. Okey. Macam mana nak buat implikasi satu? Mudah sangat-sangat. Kamu tulis saja. Jika merah, maka biru. Kamu tulis semua benda dalam kotak merah, kamu salin balik semua dalam kotak biru. Jika kotak merah, maka kotak biru. Kamu dapat satu markah. Jangan ubah walaupun satu simbol. Jangan buang walaupun satu perkataan. Salin semuanya. Kamu dapat satu markah. Nak dapat markah yang kedua, kamu just terbalikkan saja merah dan biru. Dia akan jadi jika biru, maka merah. Maka dapatlah kamu 2 markah. Yeay, kalau orang tanya, weh, hang jawab apa ni? Aku pun tak tahu soalan ni tanya apa. Yang penting aku tahu cara nak jawab. Ini bahagian pertama ni, kita teknik saja macam mana nak jawab. Okey. Soalan kedua yang juga famous dalam SPM, iaitu soalan melengkapkan hujah. Jika G and H sama dengan G, maka GCH. Dia tak erti baca. Pakai sebut N dengan C je. Dekat binatang apa N tu? N tu maksudnya ramai lagi tahu tu. N tu persilangan. Okay, G persilangan dengan H sama dengan G. Maka G, yang C tu berapa? Tu simbol apa? Subset. Subset. G subset H. Kadang-kadang saya boleh kata daripada 100 orang budak, 50 orang budak tak erti baca benda ni. Daripada 50 yang erti baca tadi pula, saya banding kata 25 orang haram tak faham kenapa dia baca. Baca G persilangan H sama dengan G. Maka G subset H. Saya tahu baca. Apa maksud dia? Saya tak tahu apa maksud dia. Okay, itulah masalah untuk soalan ni. Pelajar baca tapi tak faham. Macam mana nak jawab kalau tak faham? Simple saja. Kamu ambil pen, kamu potong jika, kamu potong maka. Kita main potong-potong kita ni. Di antara jika maka yang tengah-tengah tu, kamu letak dalam kotak merah. Selepas maka, letak kotak biru. Kalau rasa bahasa Inggeris ni mengganggu kamu, kamu potong terus yang bahasa Inggeris ni. Tinggalkan premis 2 kosong sebab dia nak kita tulis jawapan lah. Kamu pergi kepada kesimpulan. Walaupun kamu tak reti baca, walaupun kamu tak faham apa yang kamu baca, saya nak tanya satu je. Gunakan deria penglihatan kamu. Saya nak tanya kamu. Kesimpulan ni, sama macam merah ke sama macam biru? Biru. Ya, jelas sama macam biru. Kesimpulan sama macam biru. So, kesimpulan pun kita letak dalam kotak biru. Biru dah ada kawan. Kesian dekat merah belum ada kawan. Maka merah itulah jawapan dia. Salin balik je. Kamu dapat 1 markah. Soalan yang kedua, langkah yang sama. Potong jika, potong maka. Di antara jika maka yang ayat yang panjang tu, kita buat semuanya dalam kotak merah. Selepas maka panjang juga, semua dalam kotak biru. Yang ni premis 1 dia kamu boleh potong bahasa Inggeris ni. Takut terganggu. Potong je bahasa Inggeris ni. Potong juga premis 2 yang bahasa Inggeris ni. Kamu tengok premis 2. Premis 2, M darab N bukan satu nombor genap. Dia tak sama dengan merah, dia tak sama dengan biru. Tapi dia hampir sama dengan siapa? Dia ada M darab N kat depan. Dia hampir sama dengan merah ke hampir sama dengan biru? Biru. Biru, betul. Dia hampir sama dengan biru. Jadi biru ada kawan. Merah je belum ada kawan. Maka merahlah jawapannya. M dan N ialah nombor genap. Tetapi kamu cek balik biru. Biru tadi perkataan ialah telah bertukar kepada bukan. Kalau biru tukar ialah kepada bukan, merah pun ialah nak kena tukar kepada apa? Bukan juga. Bukan. Tukar kepada bukan juga. Dapat 1 markah. Dan yang terakhir untuk bahagian yang mudah ni, yang ni. Dia tak guna jika maka sekarang. Dia guna perkataan semua. All.
So ambil pen, potong perkataan semua. Bukan potong semua. Potong semua kelam, tak nampak apa. Kita potong perkataan semua sahaja. Sekarang tak boleh buat kotak lagi. Tak boleh buat kotak lagi. Dia tak macam soalan yang tadi. Kita buat kotak lagi, tak boleh lagi. Kamu baca premis 1, kamu baca kesimpulan. Mana-mana perkataan yang telah berulang sebanyak 2 kali, kita potong. Sebagai contoh, 360 darjah, 360 darjah. Kita baca daripada belakang. Dah ada dua kali, potong. Peluaran pun ada 2 kali, potong. Sudut, potong. Jumlah, potong. Mempunyai, potong. Yang tak boleh potong ialah perkataan poligon dan pentagon. Sebab tak sama. Sekarang baru seboh. Poligon dalam kotak biru, pentagon dalam kotak merah. Dua-dua belum ada kawan. Tapi ruang jawapan ada satu je, premis 2. Macam mana kita nak buat bagi dua-dua ada kawan? Pentagon ialah poligon. Ya, kita kena buat satu ayat yang menyentuh kedua-dua perkataan tersebut. Kita kena gabungkan. Bila nak gabung, nak kena sebut mana dulu? Premis 1 poligon dulu ke pentagon dulu? Kesimpulan. Kesimpulan dulu. Kita kena sebut kesimpulan terlebih dahulu. So pentagon, biru merah dah ada kawan. Ya. Poligon, biru pun dah ada kawan. Letak satu perkataan di tengah. Iaitu perkataan apa dia? Ialah. Ialah. Ialah boleh, adalah boleh, merupakan pun boleh. Yang tak boleh apa dia? Ada pelajar guna perkataan dan. Pentagon dan poligon. Apa dia pentagon dan poligon? Tak menarik langsung, tak faham. Dan dengan atau jangan guna. Gunalah ialah, adalah, merupakan. Yang tu je boleh guna. Ada soalan nak tanya bahagian-bahagian yang mudah ni? Tak ada Kalau tak ada, kita tengok kepada bahagian yang sedikit sukar. Dia mula masuk ke bahagian yang sedikit sukar. Baik. Dia bagi satu ayat dalam kotak. Jika 2/4 lebih besar daripada 7, maka negatif 2/-4 lebih besar daripada 7. Yang dalam kotak ini kita panggil pernyataan. Dia kata sekarang tulis akas. Apa itu akas? Jika Akas. Q maka P. Ya. Dia terbalik. Akas tu adalah terbalik. Apabila dia bagi macam ni, ini pernyataan yang dia bagi, saya tukar kepada warna. Jika merah, maka biru. Kamu nak buat akas, apa kamu kena buat? Kamu hanya perlu terbalikkan kedudukan merah dan biru. Segala simbol, segala perkataan, kekalkan. Jangan ubah. Kita hanya ubah kedudukan saja. So, untuk akas, jika biru, maka merah. Itulah akas kita. Okey? Dapat 1 markah. Sebab pandai tulis akas. Jangan buat songsangan lagi. Dia tanya apa dia? Tulis akas dan songsangan. Itu perkara pertama. Dan tentukan nilai kebenaran dia. Setelah kamu tulis ni, kamu dapat 1 markah. Sekarang dia nak tahu kebenaran dia. Benar ke palsu? Apa yang kita tulis ni? Macam mana nak tahu benar atau palsu? Macam mana nak tahu benar atau palsu? Jika dia mematuhi apa nama bentuk hujah lah cikgu kan. Bukan itu Ini bukan hujah, ini baru implikasi. Oh ya. Nak tahu benar atau palsu dalam 4 benda. Benda ni dia akan tanya dalam akas, pernyataan, songsangan, kontrapositif. Jadi 4 benda tu. 4 benda ni kalau nak cek benar atau palsu, cara dia, kita cek yang selepas markah dulu. Ni, selepas markah ni. Yang warna merah ni. 2/4 lebih besar daripada 7. 2/4 berapa? 2 darab 4? 8. 8 lebih besar daripada 7. Benar ke palsu? Benar. 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 Kalau belakang dia benar, automatik ayat akas ini adalah benar. Simple. Tak payah cek yang depan. Tu yang biru tu benar ke palsu, tak payah cek. Kalau belakang benar, automatik benar. Samalah akas, kesongsangan, ke pernyataan, ke macam tu semua. Ni pernyataan ni kalau dia tanya benar ke palsu, cek yang ni. Negatif 2 darab negatif 4, 8 juga. 8 lebih besar daripada 7. Benar. Maka pernyataan benar, akas pun benar. Kita cek di belakang. Bukan yang di depan.
Selesai? Sekarang Selesai. kita masuk yang kedua, songsangan. Songsangan adalah proses menafikan pernyataan. Ini pernyataan yang dia bagi tadi. Jika merah maka biru. Macam mana nak buat songsangan? Dalam songsangan, kalau akas tadi, biru dan merah berubah tempat duduk. Tetapi dalam songsangan, merah dan biru kekal di tempatnya. Merah kekal di depan, biru kekal di belakang. Yang kita kena buat ialah kita kena nafikan dia. Macam mana nak menafikan? Bagi sesuatu pernyataan yang menggunakan simbol, menggunakan simbol, kita akan tukar simbolnya. Itu menafikan. Dia buat lebih besar, kita nafikan jadi lebih kecil atau sama. Kalau dia bagi lebih kecil, kita nafikan dengan jadi lebih besar atau sama. Kalau dia kata sama dengan, kita kata tak sama dengan. Dia kata subset, kita kata bukan subset. Elemen tukar kepada bukan elemen. Kalau perkataan ialah tukar kepada bukan, tukar kepada tidak. Apa lagi? Mempunyai kepada tidak mempunyai, ada kepada tiada. Itu cara nak menafikan. Kita sentiasa menerbalikkan dia punya fahaman. So itu pernyataan yang dia bagi. Okay, itu pernyataan yang dia bagi. 2/4 lebih besar daripada 7. Maka negatif 2 - negatif 4 lebih besar daripada 7. Nak buat songsangan, merah kekal di depan, biru kekal di belakang. Hanya ubah simbol. Lebih besar bertukar menjadi lebih kecil atau sama. Lebih besar bertukar kepada lebih kecil atau sama. Dapat satu markah. Markah yang kedua. Jom kita tentukan. Ni, soalan ni. Songsangan ni. Benar ke palsu? Nak cek yang mana? Selepas markah dulu. Cek selepas markah. Negatif 2 darab negatif 4. Berapa jawapannya? 8. 8 lebih kecil daripada 7. Benar ke palsu? 8 kecil daripada 7 palsu. Palsu. Kalau belakang benar, automatik benar. Tapi kalau belakang palsu, dia tak automatik palsu. Kamu kena pergi cek pula di depan. Untuk palsu, kamu kena cek depan pula. 2/4 berapa? 8. 8. 8 lebih kecil daripada 7. Sekali lagi palsu. Jadi di Palsu. depan palsu, di belakang palsu. Maka ayat ni palsu ke benar? Benar. Palsu. Palsu ke benar? Palsu? Palsu benar kan? Ya, palsu-palsu jadi benar. So sebenarnya nak jadi palsu satu keadaan je. Di depan benar, di belakang palsu. Itulah kita kata palsu. Palsu punya orang. Depan aku hang benar. Hang iya akan kata aku. Di belakang hang bermuka, muka lain. Hang ni memang manusia yang jenis palsu. Itu saja. Kalau depan kita pun dia kata kat kita, belakang kita pun dia kata dekat kita, maka kita kata dia memang benar-benar kurang sama. Okey, depan pun dia kata, belakang pun dia kata. Lebih baik macam tu. Kita tak dah itu memang musuh. Ini yang kita geram, depan kita dia senyum. Senyum, elok. Dia kata apa, hang ni bagus, tak apa, hang ni memang bagus. Betul dah cara hang tu, dia tu memang salah. Duduk belakang kita, duduk hantar dia tu teruk. Jadi itulah kita kata manusia yang palsu. Syazwan ada soalan? Silakan. Okay, saya ada soalan ni Gu. Ya, silakan. Okay, contoh macam pernyataan yang kita dapat ni 2 kali 4 besar daripada 7, maka ni besar daripada 7, kita songsangkan dia cikgu kan? Okey, kalau kita songsangkan dia, maksudnya bila kita tukar simbol tu, contoh macam simbol pernyataan adalah besar daripada kan? Maksudnya bila kita songsangkan dia akan jadi kurang dan sama dengan, bukan kurang sahaja. Okey. Iaitu kesalahan umum. Ramai pelajar dia akan buat kalau lebih besar terbalik jadi lebih kecil. Lebih kecil terbalik jadi lebih besar. Itu saja. Tak boleh. Dia sepatutnya kalau lebih besar terbalik dia kena jadi lebih kecil dan ada calik. Dia mesti melibatkan calik. Sama juga kalau dia bagi contoh lebih kecil atau sama. Dia bagi dah ada calik. Bila kita terbalikkan dia akan jadi lebih besar saja. Hilang calik. Itu wajib. Kalau siapa yang itu masalah yang biasa. Bagus Syazwan tanya soalan tu. Sebab ada buku latihan di pasaran, dia buat salah. Dia buat lebih besar, terbalik jadi lebih kecil saja. Salah. Dia mesti kena ada calik. Okey? Selesai? Ada lagi soalan lain? Tidak ada.
Kalau tidak ada, kita go to the next question. Yang ini. Soalan pertama sangat mudah. Tulis penafian. Tu dia bagi ayat 5 ialah nombor perdana. Nafikan. Jadi apa? 5 bukan nombor perdana. Ya. Ialah tukar kepada bukan. 5 bukan nombor perdana. Benar ke palsu? Penafian kita ni sekarang. Penafian adalah palsu. Ya, penafian adalah palsu. Sebab 5 memang nombor perdana. Bila kita nafikan, maka dia salah. So, dapat 2 markah. Sebab pandai buat penafian. Yang kedua, hujah. Dia bagi sekarang ni, dia bukan suruh lengkapkan hujah. Hujah memang dah lengkap dah. Premis 1, premis 2, kesimpulan, semua dah lengkap. Dia nak kamu jawab sama ada hujah yang dah dilengkapkan ni sah ke tidak sah. Kemudian munasabah ke tidak munasabah. Kita tengok sah atau tidak sah dulu. Sesuatu hujah sekiranya dia mengikut mana-mana bentuk. Bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, susunannya betul, maka kita kata dia sah. Kalau dia tak ikut susunan, kita kata dia tidak sah. Macam mana yang dikatakan ikut susunan tu? Bentuk yang mana? Hujah ada 3 bentuk je. Yang mana yang ni? Ini bentuk-bentuk hujah. Bentuk pertama ni. Tak. Bentuk kedua kot. Kedua. Daripada bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, mula-mula kita tengok perbezaan pada premis 1. Bentuk pertama dia pakai semua. Bentuk 2 dengan 3 dia pakai jika maka. Kamu tengok dalam soalan premis 1 dia. Dia guna jika maka. Maka daripada 3 bentuk ni, yang mana automatic out dah? Bentuk 1. Bentuk 1 out sebab bentuk 1 mula dengan semua. Tinggallah 2 dengan 3. 2 dengan 3 perbezaan dia pada premis 2 dan kesimpulan. Bentuk 3, kedua-dua premis 2 dan kesimpulan mesti ada perkataan bukan. Ataupun perkataan-perkataan penafian yang lain. Contoh, tidak, tiada, tak mungkin, tidak berlaku. Semua-semua yang negatif ni, penafian ni, dia bentuk 3. So, kamu tengok sekarang dekat premis 2 dengan kesimpulan. Ada tak perkataan negatif? Kalau ada, bentuk 3. Kalau tak ada, bentuk 2. Ada tak? Macam mana cikgu? Baca dekat premis 2, ada tak perkataan-perkataan penafian? Ada. Apa dia? Bukan tu perkataan penafian. Ada bukan, itulah penafian. Bila ada penafian, dia bentuk apa? Bentuk 2 ke bentuk 3? Bentuk 3. Bentuk 3. So sekarang nak tentukan sah atau tidak sah, kita tengok susunan. Kalau dia tulis betul-betul mengikut susunan bentuk 3, maka dia sah. Kalau dia tak ikut susunan bentuk 3, dia tidak sah. Dalam bentuk 3, kamu tengok. Premis 1, jika P maka Q. Bila kamu nak nafikan, kamu mesti nafikan yang belakang dulu. Dalam premis 2. Barulah kesimpulan nafi yang depan. Ayat dia, premis 1. Jika hasil tambah 3 nombor ialah 15, maka min ialah 5. So hasil tambah 3 nombor ialah 15 ini adalah yang depan. Min ialah 5 ni yang belakang. Dalam bentuk 3, dia kena nafi yang mana dulu? Yang depan dulu ke yang belakang dulu? So premis 2 sepatutnya min bukan 5. Betul ke min bukan 5 berada pada premis 2? Tidak. Min bukan 5 dia pergi letak dekat kesimpulan. Dia terbalik susunan. Sepatutnya kesimpulan tu kena duduk dekat premis 2. Premis 2 tu kena duduk dekat kesimpulan. Disebabkan dia terbalik, maka hujah ini tidak sah. Sebab tak ikut susunan. Kamu tulis tidak sah, 1 markah. Dia minta justifikasi. Sebab kenapa tidak sah? Kerana tidak mengikut susunan bentuk 3. Settle. Dapat 2 markah. Wajib kena ingat ni. 3 bentuk tadi kena ingat cara penulisan dia. Boleh? Kalau orang selalu tanya saya, cikgu macam mana nak faham tidak sah ni? Kadang-kadang lupa lah cikgu. Nak faham tidak sah ni, kita kaitkan dengan kehidupan harian kita. Dekat situasi apakah yang kita dengar perkataan tidak sah? Sah, tidak sah. Nikah lah. Tengok cikgu. Semua tahu. Nikah lah. Okey. Tajuk nikah lah yang paling famous tidak sah dengan sah ni. Betul tak?
Satu ketakutan bagi seorang lelaki bila angkat nikah, dia mesti kalau lepas salam tu, dia mengharap sangat orang belakang kata sah. Takut kalau kata tidak sah segi orang pemain. Tu dia angkat nikah pun tak lepas. Kena 2 kali. Jadi dia pun akan hafal lah banyak-banyak kali. Katakanlah nak menikah, majlis nikah Syarlini. Oh, pinjam nama Syarlini, pinjam nama. Okey. Datang pengantin lelaki. Tak sabar ni nak menikah dengan Syarlini ni. Dia kata, ish, dah lama saya mengimpikan hidupan yang bahagia dengan Syarlini ku sayang. Gitu. Okey. Jadi dalam nak nikah ni, datanglah si pasangan suami tu, pasangan isteri si pengantin lelaki ni, pergi salam Tok Kadi. Tok Kadi pun kata, aku nikahkan ibu kau dengan Nur Syarlini dengan mas kahwin RM200 tunai. Dia pun jawab, aku terima nikahnya RM200 dengan mas kahwin Syarlini tunai. Sah ke tidak sah? Sah ke tidak sah? Syarlini, sah ke tidak sah Syarlini? Kamu jawab. Tidak sah. Tak. Tak sah. Tidak sah. Mana boleh sah? Syarlini daripada belakang kata, woi, hang nak kahwin dengan aku ke nak kahwin dengan duit? Nak abang kata, kalau terbalik susunan tidak sah. Sama dengan tajuk hujah. Walaupun kita kata, semua tu ada. Tapi disebabkan terbalik, maka tak dikira sebagai tidak sah. Sekarang saya nak tanya Syarlini. Tolong saya Syarlini. Pengantin lelaki, baca tadi ni, kamu kata tidak sah. Dah, semua saksi semua kata tidak sah, tidak sah, tidak sah. Munasabah tak? Untuk dia bangun, dia tak kisah sah ke tidak sah, dia bangun bawa cincin nak bubuh dekat jari kamu. Tak munasabah. Tak munasabah. Sebab apa? Kena bagi sah dulu Sebab baru tak- boleh main sarung cincin. Betul tak? Sama dengan tajuk ni. Kalau tidak sah, automatik tidak munasabah. Oh. Dia macam bab kahwin ni tajuk ni. Tu dia kait dengan kahwin. Tak ingat lagi tak tahu. Kalau tidak sah, automatik tidak munasabah. Kenapa tidak munasabah? Kerana tidak sah. Kenapa tak munasabah nak pergi sarung cincin dekat Syarlini? Syarlini kata, abang, pilah bagi sah dulu. Jangan buat gelojoh teruk sangat boleh tak? Okey. Tu cara dia. Kalau hujah ini sah, barulah kita boleh tengok sama ada dia munasabah atau tidak. Kalau tidak sah, automatik tidak munasabah. Kalau sah, baru kita tengok dia ni munasabah atau tidak munasabah. Macam mana nak tahu? Kita kena cek pula premis 1 benar, premis 2 benar, kesimpulan benar, baru jadi munasabah. Ni kalau kamu cek betul-betul ni, premis 1 benar. Premis 2 pun benar. Kesimpulan pun benar. Ketiga-tiga ni benar. Bila semua ini benar, ramailah akan jawab ini munasabah. Tapi jawapan dia tidak munasabah. Sebab apa? Sebab tidak sah. Kalau benda yang tidak sah, cukup syarat macam mana pun tetap dianggap sebagai tidak munasabah. Dalam buku teks ada satu contoh tidak sah tetapi munasabah. Contoh tersebut contoh yang salah. Dah dibetulkan dalam pembetulan buku teks. Habis tajuk penaklukan logik. Lagi satu yang belakang tu kuat atau lemah, kamu tengok sendiri. Yang tu terlalu mudah. Alright. Ada soalan nak tanya? Bermakna cikgu kalau hujah tu tidak sah, dia akan jadi memang tidak akan munasabah cikgu. Yang tu je. Ya, wajib tidak munasabah. Hanya hujah yang sah saja boleh jadi munasabah dan tidak munasabah. Tidak sah, automatik tidak munasabah. Right? Soalan lain nak tanya? Ada Syarlini, ada soalan nak tanya Syarlini? Tak ada cikgu. Tak ada no, bab nikah mesti semua cakap. Okey, jom kita masuk topik seterusnya. Topik teori graf. Dia bagi satu kotak, dia bagi V, dia bagi E. Dia kata daripada kotak tu dia kata lukis satu graf. Nak lukis graf, saya nak tanya kamu, V ni menatang apa? V adalah cat lah. V pada V. Ya? Bucu. Ya, V itu datangnya daripada perkataan vertices, bahasa Inggeris. Bahasa Melayunya bucu. Macam mana nak ingat? Ada pelajar dia tukar perkataan bucu tu, huruf U dengan V. Dia kata masih lagi boleh baca.
Bucu. Ada juga pelajar lain pula tukar B kepada V. Dia jadi vucu. Pun boleh juga, tak kisah. Dia bagi 4 huruf P, Q, R, S. Bermaksud dia ada 4 bucu. Bila nak lukis, kamu buat 4 titik. 4 titik ni kamu letaklah macam mana pun. Semua diterima. Cuma cadangan saya nak nampak lebih mudah. Kamu buat dalam bentuk. Kalau dia bagi 4 huruf, kita buat dia bagi jadi bentuk segi 4. Kalau dia bagi 5 huruf, kita buat dalam bentuk pentagon segi 5. Kalau dia bagi 6 huruf, kita buat dalam bentuk hexagon segi 6. Kita pastikan dia buat dalam bentuk tersusun. Dalam bentuk gelung. Supaya senang kita nak tarik sekali lagi. Okey. So, P, Q, R, S. Kita label dekat setiap bucu tu. P, Q, R, S. Itu V. E pula. E adalah apa? Edges, tepi. E adalah edges ataupun tepi. Dalam perkataan tepi pun ada huruf E. Okey. Apa yang dia nak? Dia bagi PQ. Apa maksud PQ tu? PQ adalah titik P ke titik Q. Ya, dia nak kamu sambung P dengan Q. Nak guna pembaris boleh, tak mau guna pembaris pun boleh. Tidak ada masalah. PR sambung P dengan R. QR sambung Q dengan R. QS sambung Q dengan S. Ada lagi sekali QS. Nak buat apa? Kita tarik satu tepi lagi kat dia. Ya, kita buat lagi satu. Kita buat lengkung pula. Dah straight tak boleh buat dah. Kita buat melengkung pula. Kalau ada lagi satu QS, tarik melengkung belah ni pula. Dia boleh buat sebanyak mana garisan. Tidak ada masalah. Dia ada pula RR. RR tu benda apa? Bulatan, gelung. Ya, bulatan ataupun gelung. Dan yang terakhir RS. Cikgu nak tanya. Ya, saya. Tanyakan. Tanya. Kalau QS tu dua-dua tepi dia kita buat lengkung tak apa tak? Boleh. Tak ada masalah. Okey, bagus. Soalan yang bagus. Sebab tu lukis pokok boleh freehand kan. Lukis graf boleh freehand kan. Ya, freehand je. Cuma yang penting yang beritahu. Pastikan kamu garis bagi sampai. Dalam SPM percayalah nanti. Akan ada pelajar yang kena potong markah sebab apa? Dia tarik P dengan Q tak sampai. Dia tarik, contoh katakan ada garisan PS katakan. Dia tarik sampai dekat sini je. Tak sampai, tak menyentuh titik. Maka tak dapat markah. Percayalah. Pastikan bagi sampai. Kamu lukis dapat 2 markah. Mungkin ada pelajar tak mau lukis macam ni. Pelajar lain lukis macam ni pula. Pun 2 markah. Lukis macam ni pun 2 markah. Lukisan boleh jadi macam-macam. Mengikut cara dia susun titik. Dan juga cara dia nak buat apa? Yang garisan yang 2 garis tu. Dia tak mau lalu kat dalam, dia nak lalu kat luar. Boleh, tidak ada masalah. Sekarang dia kata, graf yang kita lukis ni bukan graf mudah. Tapi apakah alasannya? 2 sebab. Kenapa ini bukan graf mudah? Kerana graf ini mempunyai bergelung dan berbilang tepi. Ya, bagus. Perkataan tu kena ingat. Mempunyai gelung dan mempunyai berbilang tepi. Kena sebut 2 ni. Baru dapat markah. Term tu, perkataan tu kena ingat. Siapa yang jawab bahasa Inggeris tu kutlah ada seorang 2 pelajar Chinese yang belajar bahasa Inggeris, kena ingat. Gelung itu loop. Berbilang tepi itu multiple ages. Okey, buat je kolah lo. Boleh. Afika sembang kuat sangat tu dengar sampai kat saya ni. Dia tak pasal, kita tak kantui, kita apa. Okey, tak apa. Seterusnya. Ni saya nak tanya kamu, dia bagilah graf macam ni. Okey. Graf ni saya nak tanya kamu. Ini graf mudah ke bukan graf mudah? Graf mudah. Ya, sebab tak ada gelung, tak ada berbilang tepi. Maka ini graf mudah. Okey, tapi itu kan soalannya. Soalan dia, tentukan bilangan tepi yang perlu digugurkan. Tepi kita kena buang bagi menghasilkan pokok. Apa maksud pokok? Pokok N tolak 1. Apa maksud dia tu? Syarat pokok. Bilangan bucu tolak 1. Ya, itu satu benda. Syarat pertama pokok kamu kena faham ialah pokok adalah suatu graf yang tak ada gelung, tak ada berbilang tepi. Betul tak? Dan yang seterusnya dia tak ada kitaran. Apa maksud kitaran? Kitaran tu dia
boleh dia satu bucu tu boleh keluar, dia boleh main kat dia balik dua kali lah ya. Ya. Kitaran tu mudahnya bentuk tertutup. Dia tak boleh ada bentuk tertutup. Macam ni kamu tengok. Ni segitiga. Kan tertutup. Ini lagi segitiga. Ini lagi segitiga. Dia tak boleh ada bentuk yang tertutup. Itulah pokok. Dan syarat seterusnya macam tadilah. Bilangan tepi kena kurang satu daripada bilangan bucu. Dalam rajah ni sekarang ada berapa bucu? Ada 5 bucu. 5 bucu. Ada berapa tepi? 1, 2, 3, 4, Ada. 5, 6. 7 tepi. 7. Sebab tu dia bukan pokok. Syarat pokok kalau 5 bucu kena ada berapa tepi? Ada 4 4. tepi. 4 tepi. Dia tepi kena kurang 1 daripada bucu. So daripada 7 tepi, kita nak jadi 4 tepi, kita kena gugurkan berapa? 3 tepi. Gugurkan 3 tepi, kamu dapat 1 markah. Sebab tahu kena gugurkan 3 tepi. Sekarang dia kata apa dia? Seterusnya, hitung jumlah nilai pemberat minimum pokok bagi graf tersebut. Maksudnya dia suruh cari pokok, bukan sekadar pokok. Pokok minimum. Macam mana nak cari pokok minimum? Kita buang dulu yang yang nilai pemberat tertinggi lah. Cara dia kita kena consider dia punya bentuk tertutup, kitaran yang tertutup yang paling besar. Yang mana? Ini kitaran paling besar. 12. Ini kitaran paling besar. Jangan tolak banyak-banyak sekaligus. Takut nanti kamu tertinggal, akan jadinya isolated vertex. So kita kena tolak one by one. Ini kita panggil circuit kitaran yang paling besar. Kamu nak buang yang mana? Satu je dulu. 12. Buang 12. Sebab dia nak minimum. Kalau dia nak pokok maksimum, kita buang 4. Minimum buang 12. Bila buang 12, graf jadi macam ni. Cantik dah. Sekarang ada lagi bentuk tertutup di atas. Nak buang yang mana pula? Buang 8. Buang 8. Atas dah terbuka. Cantik dah. Bawah pula. Nak buang yang mana? Buang 10. Buang 10. Tinggal macam tu. Itulah pokok dia. Semua dah terbuka. Berapa minimum dia? Kita tambah. 6 tambah 5 tambah 4 tambah 6. Jawapan dia 21. Dapat 3 markah. Kalau maksimum buang paling kecil. Kalau minimum buang paling besar. Okey. Boleh faham tajuk pokok ni? Faham ke hidup? Faham. Faham. Kalau dah faham, kita tengok soalan seterusnya. Dia bagi ini pula graf terarah. Sebab ada anak panah. Dia kata nilai pemberat dalam graf tersebut merupakan jumlah aliran kenderaan. Tentukan pengaliran di X1, X2, X3 dan X4. Ramai pelajar dan guru tak boleh jawab soalan ni. Bukan pelajar saja, guru pun tak boleh jawab soalan ni. Sebab apa? Sebab macam tak faham. Macam mana nak kaitkan? Okay, sebenarnya ini di bahagian kita panggil apa? Aliran. Aliran kenderaan, kita nak jawab macam mana? Kamu kena faham bahawa jumlah masuk mesti sama dengan jumlah keluar di mana-mana bucu. Sebagai contoh, saya nak ambil bucu D. Kamu tengok bucu D. Daripada A menuju ke D, ada garis. A masuk ke D, ada berapa kenderaan? Tak tahu. X1. Daripada C masuk ke D, ada berapa kenderaan? Ada 100. 100 kenderaan. Masuk 100, masuk tak tahu, tiba-tiba keluar 150. Agak-agak kamu yang masuk tadi ni berapa yang sini? 50. 50 lah. X1 tambah 100 sama dengan 150. X1 sama dengan 50. Settle. Congok je. Kemudian X2. Saya nak ambil titik A pula. Kamu tengok. Ada 110 kenderaan masuk daripada B masuk ke A. 110 kenderaan. Semua kenderaan tersebut perlu keluar pada dua jalan. Iaitu sebahagiannya keluar dekat X1, sebahagiannya keluar dekat X2. Jadi masuk 110, keluar X1 dengan X2. X1 kita tahu dah 50. Berapa X2? 60. 60.
Sama untuk X3 kita tengok titik C pula. Masuk ke C X2, masuk lagi ke C X3. Keluar 100, keluar 100. Jadi yang masuknya X2 tambah X3 sama dengan keluar 100 tambah 100. X2 kita dah tahu dah 60. 60. Berapa X3 kita? X3 Berapa? 140. 140. Dan yang terakhir X4, kita tengok titik E. Masuk E 100 kenderaan, masuk lagi 150 kenderaan, semua kenderaan perlu keluar dekat X4. 2,5. Berapa 200? 50. 250. Itulah jawapan untuk X4. Settle. Setiap satu soalan 1 markah. 4 markah. Inilah soalan melibatkan aliran. Dia graf terarah tapi bagi aliran. Jadilah jawapannya. Okey. So sekarang kita masuk ke bahagian B. Macam mana soalan bahagian B ditanya? Yang ini. Tadi Afiqah Azizan ada tanya tadi ni. Boleh tak buat 2 lengkung? Tengok, saya buat 2 lengkung. Saya tak nak garis lurus. Boleh tak? Okey. Sebelum pergi lagi jauh, nak tanya aja. Adakah ini graf mudah ke bukan graf mudah? Bukan graf mudah. Bukan. Sebab ada gelung, sebab ada berbilang tepi. Daripada soalan daripada graf ini, dia suruh kita nyatakan set tepi. Maksudnya dia suruh kita namakan tepi. Kalau bucu senang, bucu A, B, C, D je lah. Tapi tepi. Macam mana kita nak tulis tepi yang warna biru tu? Kena buat yang dalam kurungan tu tadi tu. Tulis apa? A, B, A, D, A, D, A, C, B, B. Jadi cara nak tulis daripada kurungan, buka kurungan. A. E sama dengan kurungan A ke B, A ke D, A ke D. Dia tak boleh buat itu, dia kena buat macam ni. Dia kena buat macam koordinat. Setiap satu pasangan macam koordinat. Kamu kena buat kurungan A, B, tutup kurungan. Itu tepi yang pertama. Kalau nak buat BA boleh tak? B ke A. Boleh sebab dia tidak ada anak panah. So terbuka, kamu nak buat AB boleh, BA pun boleh. Tapi satu je. Kalau dah buat AB jangan buat pula BA. Kalau buat BA jangan buat pula AB. Sebab dia satu tu dikira satu nama saja. Okey, kemudian yang ni AC. Yang lengkung tu AD. Ada lagi satu lengkung. AD juga. AD. Nak buat AD juga boleh, nak buat DA pula pun boleh. AD boleh, AD DA boleh, DA DA pun boleh. Tak kisah. Kemudian, ni yang tegak ni, nama dia BC. Yang gelung ni nak tulis apa? Gelung BB. Wow, Charlene panggil saya baby. Nanti saya dengar. Dia panggil saya baby. Okay, thank you. Okay, so yang gelung kita tulis BB. Dan yang bawah last sekali tu CD. Habis. Bila dah habis semua, kamu letaklah sedikit tanda-tanda set ni. Tanda-tanda set ni saya rasa tak wajib pun dalam SPM nanti. Okay? Kamu nak letak boleh, tak letak pun boleh. Dapat 1 atau 2 markah. Bergantung kepada betapa banyaknya pasangan kamu kena buat. Kalau sekadar 5, 6, 7 pasangan ni, saya rasa 1 markah je. Kalau mencecah 10 pasangan, saya rasa dia akan tukar kepada 2 markah. Kasar je lah. Okay. Kemudian, bilangan darjah. Macam mana nak hitung darjah bagi graf ni? Degree, you know. Degree macam mana nak kira? Apa rumus dia? Pak, siapa tahu? Dah ya Allah. Apa rumus degree? 2. 2, betul tak? 2E. Ya, 2 darab E. Iaitu 2 darab bilangan tepi. So kita kira pasangan ni, ada berapa pasangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pasangan. Ataupun kira garisan. Boleh tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang gelung ni kira 1 lagi 7. Jadi 2 darab 7 sama dengan 14. Itulah darjah dia. Darjah dia 14 darjah. Okey. Seterusnya. Kali ni dia suruh lukis juga. Tapi titik semua dia dah bagi. Dia hanya minta kamu sambungkan titik-titik ini
untuk menjadikan dia sebagai suatu graf. Dan graf yang dia minta adalah graf terarah. Directed graph. Apa maksud graf terarah? Ada anak panah. Ada anak panah. Jadi kalau kata dia bagi QP, maka kamu pun sambung Q dengan P macam tu. Ada markah ke tak ada markah lagi? Belum. Belum. Buah anak panah. Dia kena bubuh anak panah. Barulah jadi graf terarah. Nah, buah anak panah. Tak betul Okey. juga. Tak betul juga. Hampa memang suka cari masalah. Tak ada anak panah, hampa suruh bubuh. Dah bubuh, hampa kata salah lagi. Sebab apa salah? Sebab dia anak panah tu keluar daripada Q. Ya, bila dalam graf terarah, bila dia bagi QP, mesti kena ikut arah. Daripada Q menuju ke P. Tak boleh P ke ikut. Q. Dia kata Q. Ya. Yang Q tu baru P. Ya, dia kena sebut, kita kena garis mengikut arahan yang diberi. Kemudian sama juga lah bila PR, P ke R. Q ke R. SR, S ke R. ST, S ke T. RT, R ke T. TU, T ke U. QQ. QQ nak buat apa? Nak QQ buat gelung. Buat gelung. Gelung nak kena letak anak panah tak? Buat ke anak panah? Ya ke? Kena. Secara logiknya kamu tengok. Kenapa kena ada anak panah Q ke P? Sebab nak habaq kata daripada Q mesti kena ke P. Kalau tak letak anak panah, dia boleh jadi dua-dua arah. Mungkin P ke Q, Q ke P. Tapi kalau buat Q, QQ, gelung, letak anak panah kod mana pun tetap keluar daripada Q masuk ke Q. Jadi nak kena letak ke tidak? Tak payah. Iman tak kuat. Iman. Aduh, tak sat dia kemah kata kena bubuh. Tiba-tiba dia kata tak payah pula dah. Nak kena bubuh ke tidak soalan dia sekarang? Okay, last Syazwan, nak kena bubuh ke tak? Tak payah ikut juga. Tak payah. Okay, Syarlini, nak kena bubuh ke tidak? Bubuh tak apa, tak bubuh tak apa. Nah, jawapan selamat. Salah satu. Okay. Tapi- Tu tak apa, Tapi tak Tarabon, apa. Tarabon. Tak bubuh, tak apa. Itu Tarabon. Nama kamu nice lah, Tarabon. Tarabon, nak kena bubuh Ya. ke tidak? Nak kena bubuh ke tak payah bubuh anak panah? Tak kena. Tak kena. Kamu Tarabon ni kamu Siam Kau apa? Siang. Oh, sedap nama kamu. Tarabon. Kamu Terima sekolah mana? kasih. Tokai ke Kubur Panjang? Kubur panjang. Kubur Panjang no? Tarabon. Nama ni saya akan ingat sebab sangat menarik. Tak pernah jumpa lagi dia. Terima kasih cikgu. Okey, Tarabon kata tadi nak kena bubuh ke tidak tak? Tak kena. Tak kena. Jawapannya kena bubuh. Alah. Jawapan dia kena bubuh. Walaupun logik akal kata kita kata apa? Logik akalnya tetap kod mana pun tetap masuk daripada Q ke Q. Tetapi tak boleh. Dalam buku teks sekali lagi tahun lepas salah. Tahun lepas dia buat tak payah bubuh dalam buku teks. Tapi sebenarnya kena bubuh dan dah dibetulkan dah. Ada pembetulan buku teks dah. Bila dia sebut graf terarah mesti kena letak anak panah. Dan anak panah tersebut ikutlah. Nak buat ikut arah jam ke, lawan arah jam ke, tak kisah. Yang penting satu anak panah saja. Okey, wajib kena letak. Dan yang terakhir yang ini. Dia bagi dalam bentuk jadual. Dia suruh kita buat rangkaian. Maknanya dia suruh kita lukis graf untuk jadual ni. Macam mana nak lukis graf bagi jadual ini? Sukan tu jadi kita punya titik kan. Sukan nak jadi apa? Bucu ke tepi? Jadi bucu. Jangan main teka-teka Syazwan. Caranya ialah kamu kena tentukan dulu di antara sukan dengan murid yang mana kena jadi tepi. Mungkin sukan jadi tepi, mungkin murid jadi tepi. Yang mana? Nak tahu yang mana ada syarat dia. Syarat dia apa? Setiap satu tepi mesti ada maksimum 2 bucu saja. Tak boleh lebih. Satu tepi maksimum 2 bucu. Dia tak boleh 3, dia tak boleh 4. Dia 2 ataupun 1 je. Itu syarat dia. Kalau 1 jadi gelung. Bayangkan ada 1 bucu, atau ada 1 tepi. Itu gelung. Kalau ada 2 bucu, ada satu tepi, ada 2 bucu, itu garisan biasa. Okey.
Kita baca sekarang. Badminton. Satu sukan badminton ada 2 nama. Satu sukan bola sepak ada 2 nama. Satu tenis 2 nama. Satu bola tampar 2 nama. Satu catur 2 nama. Satu bola jaring 2 nama. Setiap satu sukan ada 2 nama murid. Satu tepi 2 bucu. Satu sukan 2 murid. Pada pandangan kamu, sukan nak kena jadi apa? Tepi. Ya, bukan bucu dah. Sukan jadi tepi. Sebab satu sukan ada 2 murid. Kalau kamu buat terbalik, memang kamu tak boleh lukis. Percayalah, cuba buat. Jenuh nak lukis macam mana. Manakala murid, bila dah sukan jadi tepi, murid kena jadi apa? Bucu. Murid kena jadi bucu. So, bila nak lukis, nak tak nak, tetap kena mulakan dengan melukis bucu. Sebab nak lukis tepi je tak boleh. Tepi kena berdiri apabila ada bucu. Baru boleh buat tepi. So, kita lukis bucu dulu. Buat titik untuk Anis, buat titik untuk Iu, sambungkan dia dengan apa? Sambungkan dengan badminton. Badminton. Iu dengan Razak, Razak buat titik Razak, sambung bola sepak. Anis dengan Razak, sambung je dengan tenis. Anis dengan Bella, Bella belum ada, sambung dia dengan bola tampar. Razak dengan Bella, catur. Dutch belum ada, buat satu titik Dutch, sambung dengan bola jaring. Dapat 3 markah. Lukisan kamu boleh jadi macam-macam. Ikutlah macam mana kamu nak buat. Apa yang penting, sambungannya betul. Okey. Sama dengan contoh yang ni saya lajukan sikit. Ingat, kita jangan cari bucu, kita cari tepi. Siapa perlu jadi tepi? Syarat tepi, satu tepi mesti ada maksimum 2 bucu. Cuba kamu tengok Honda. Satu Honda 2 nama. Satu Proton 4 nama. Soalan saya, logik tak Proton? Layak ke Proton itu menjadi tepi? Tak. Tak Tak. layak. Sebab dia ada 4, dia ada lebih dah sekarang ni. Bila Proton tak layak, automatik semua jenis kenderaan tu, Honda, Pro2, Toyota, Ford, Proton, semua tak layak jadi tepi. Maka nama-nama tu, yang kegemaran tu, mereka lah kena jadi tepi. Kata bukannya semestinya yang single tu tepi, single tu bucu. Tidak. Dia ikut kepada jenis cara dia tu. Cara baca dia. So bila nak lukis, tetap lukis bucu dulu. Buatlah 5 bucu untuk 5 jenis kenderaan. Dan sambung je lah nama-nama mereka. Macam Amir. Amir ada pada Honda dan Ford. So Honda dengan Ford ni letak nama Amir. Suzana ada pada Honda dengan Proton. Sambung dengan nama Suzana. Dan kamu selesaikan sendiri. Okey. Ada soalan nak tanya tentang teori graf? Cikgu. Ya, ya. Kita contoh kalau kita melukis satu pokok cikgu kan. Okey. Kita boleh tak buat pokok tu kita cross satu tepi cikgu? Satu apa? Contoh dia kata satu pokok. Pokok Ha? tu dia buat flyover, dia rentas dia Oh, rentas. cross. Cross boleh, tidak ada masalah. Boleh lah. Mana-mana graf pun boleh crossover. Tak ada masalah. Sebab apabila dia cross, dia nampak macam dia bersilang. Tak ada titik di tengah tu, maka tidak ada bucu. So boleh cross. Kita anggap macam flyover macam kamu sebut tadi lah. Tu dekat dengan Tokai, sekolah Tokai tu. Dekat-dekat tu kan ada naik, ada crossover, ada laluan atas kan. Macam tu lah. Bawah kereta api, atas jalan kereta. Boleh? Tidak ada masalah. Lagi ada soalan yang lain? Silakan. Tidak ada Kalau tidak ada, kita masuk kepada tajuk insurance. Kita ada lagi 3 tajuk sebenarnya. Insurance, cukai dengan plan. Saya rasa daripada 3 ni boleh siap 2 je kot. Dalam tempoh masa lebih kurang dalam 20-35 minit. Lebih kurang macam tu je. Tak lama dah. Sikit je lagi masa ni. Jadi nak habiskan semua tu rasa macam gayat dah. Tapi kita cuba tengok sempat atau tidak. Insurance, cukai dengan plan tunggakan. Okey, kita tengok insurance dulu. Insurance ada berapa jenis? Kamu belajar dalam buku teks. Siapa tahu? Ada berapa jenis insurance? Ada insurans hayat, insurans am. Okey. Insurans hayat dengan insurans am. Betul? Dalam insurans am pula ada berapa? Ya, 1 5.
5. Jadi seolah-olah insurans ni kita belajar tentang 6 insurans. Insurans hayat, insurans perjalanan, insurans keselamatan. 3 ni insurans mudah. Ingat tu. 3 ni insurans mudah. Kemudian kita ada lagi 3. Insurans kebakaran, insurans perubatan dan insurans motor. 3 ni lah yang ada banyak kerja sikit. Sebab 3 ni yang ada co-insurance, ada deductible, semua dalam 3 ni. Okay. Tapi tak apa. Untuk kali ni, untuk masa yang singkat ni saya tak bawa semua, tak sempat. Dalam bahan kamu pun saya bagi 2 jenis insurans saja. Iaitu insurans kebakaran dan insurans perubatan. Jom kita tengok insurans kebakaran dulu. Macam mana nak jawab soalan insurans kebakaran? Nilai boleh insurans rumah Zulkifli ialah 325,000. Polisi insurans yang ingin dibelinya mempunyai peruntukan co-insurance untuk menginsurankan 90% daripada nilai boleh insurans dengan deductible sebanyak RM15,000. Kekurafatan apakah ini? Ayat dia Masya Allah panjang. Baca pun tak faham. Datang apalah. Dalam hati menyumpah-nyumpah. Apalah soalan ni. Ayat panjang nak mampus. Okey. Tapi dalam panjang-panjang tersebut, mai saya permudahkan kepada kamu. Dalam bentuk cerita. Cerita dia macam ni. Tersebutlah kisah. Tersebutlah kisah. Seorang lelaki bernama Zulkifli. Dia duduk dalam rumah dia, renung rumah dia. Dia kata, rumah aku ni buat dulu pun habis duit banyak dah. Dia kata. Habis. Banyak dah. Kalau terbakar, jenuh cari duit nak buat rumah lain. Jadi lebih baik aku ambil insurans. Kalau terbakar rumah aku ni, akan dapat pampasan daripada insurans. Boleh buat rumah baru. Dia pun start motor pergi pekan. Pergi pekan apa? Pekan Pendang. Pergi pekan Pendang, jumpa satu syarikat insurans. Dia pun masuk untuk tengok kawan dia kerja situ. Nama Mat. Dah cerita panjang. Jumpa Mat. Dia kata, "Oi Mat, hang kerja sini ke?" Aku kerja sini lah. Aku pegawai insurans." "Oi, hebat hang. Aku nak ambil insurans untuk rumah aku, boleh tak?" Mat kata apa dia? "Boleh, pasal apa tak boleh? Nama pun syarikat insurans. Hang nak beli ikan pun tak boleh. Nak beli insurans tak ada masalah. Hang nak beli insurans untuk rumah hang? Boleh. Habaq mai kat aku, berapa harga rumah hang?" Zulkifli pun kata, "Rumah aku RM325,000. Jadi RM325,000 itu seolah-olah harga rumah. Dia kata, "Okey, rumah hang RM325,000. Hang nak ambil insurans dengan aku? Boleh. Tapi ada 2 syarat. Syarat yang pertama, co-insurans 90%. Syarat yang kedua, deductible RM15,000. Zulkifli pun tanya, "Boleh dah hang terang saat kat aku, menentang apa co-insurans dengan deductible ni?" Kamu ambil nota. Co-insurans dalam insurans kebakaran bermaksud arahan. Ambil dulu. Tak saya explain. Co-insurans bermaksud arahan. Manakala deductible pula adalah suatu nilai yang akan ditolak last sekali. Deductible potong last sekali dalam insurans kebakaran. Sekarang apa dia maksud dia? Maksud dia macam ni. Mat tu kata, harga rumah hang RM325,000. Arahan pihak kami, pihak insurans, hang kena beli insurans 90% daripada harga rumah. Itu arahan pihak kami. Jom kita kira berapa arahan dia. Berapa nilai insurans yang Zulkifli diarahkan beli? 90% darab dengan harga rumah. Maka dapatlah 292,500. ya, 292,500. Bermaksud, kata Mat tu kata apa dia? Rumah hang 325,000, tapi kami arahkan hang Zulkifli beli insurans sebanyak RM292,500. Ini arahan pihak insurans. Mat ikut dah arahan ni. Kita baca ayat seterusnya. Beliau menginsuranskan rumahnya dengan jumlah yang harus dibelinya. Inilah yang harus dibeli, iaitu mengikut arahan. Sekarang dia ikut ke tidak? Dia ikut. Dia ikut. Bagi orang yang ikut arahan, semua orang sayang. Kamu cikgu bagi arahan sobat kerja sekolah, kamu ikut. Mesti cikgu sayang.
siap bagi hadiah lagi. Kalau kata tak ikut, mesti cikgu denda. Sama lah dengan insurans pun. Apabila dia ikut arahan suruh beli banyak ni insurans, dia beli, maka apabila berlakunya kebakaran, rugi 190,000, maka Zulkifli dapat pampasan penuh 190,000. Sebab dia ikut arahan. Dia ikut arahan beli RM292,500. Dia ikut arahan, tiba-tiba rumah dia terbakar. Banyak mana rugi, banyak itulah dia dapat. Rugi 190,000, dapat 190,000. Cuma kena tolak apa dia? Last kali tolak apa? Deductible tu dah. Ya, tolak sedikit deductible. Sebab deductible tu ada dalam perjanjian. Banyak mana kebakaran pun kena tolak 15,000 sebagai kos pengurusan. So tolak 15,000. Ada lagi RM175,000. Itulah jumlah pampasan yang Zulkifli terima. Jelas ke tidak? Jelas. Jelas So, co-insurance adalah arahan. Kalau ikut, dapat pampasan penuh. Saat lagi kita akan jumpa lagi satu situasi tak ikut arahan. Macam mana? Apa yang akan berlaku? Kita tengok yang ni dulu. Sebagai kesinambungan dia, kita tengok pula soalan insurans perubatan. Lokman mempunyai insurans perubatan utama dengan deductible RM1,000. Ada deductible. Dalam insurans perubatan, deductible potong bila? Dia terbalik dengan kebakaran. Kebakaran potong last. Perubatan potong paling awal. Ambil nota tu. Maksud dia apabila dia pergi ke hospital, doktor kata kita kena lakukan operation. Kos dia RM35,000. Dia kata tak apa doktor, saya ada kad insurans. Doktor pun cek, doktor kata okey. Dalam kad insurans cik ni ada deductible RM1,000. Maksudnya apa? Maksudnya RM35,000 itu RM1,000 wajib Lokman bayar sendiri. So RM35,000 tolak RM1,000. Tinggal lagi berapa? RM34,000. RM34,000. RM34,000 ni siapa nak tanggung? Pecah kepada dua pihak. Sebahagiannya Lokman tanggung sendiri, sebahagian yang lain insurans akan tolong tanggung. Banyak mana insurans akan tanggung? Insurans tanggung mengikut co-insurance. Dekat sini co-insurance bukan arahan. Co-insurance dalam perubatan adalah agihan, sharing, share, tong-tong. Insurans akan tanggung berapa peratus? Dia buat 80 palang 20, bermaksud insurans akan cover 80%. So 80% darab dengan baki kos RM34,000. Dapatlah RM27,200. Jadi inilah nilai insurans yang ditanggung sendiri. Yang ditanggung oleh, nilai kos yang ditanggung oleh insurans. Berapa Lokman kena tanggung sendiri? RM6,800. RM6,800 tu kamu ambil daripada mana? RM34,000 tolak RM27,200. Jangan ambil RM34,000. Ambil RM30,000 lah. RM35 orang ambil awal balik. Kena ambil awal balik lah. RM35,000 tolak yang insurans tolong bayar. Dapatlah dekat situ RM7,800. Sebab ingat kalau kamu ambil RM6,800, kamu ambil RM34,000. Yang RM1,000 siapa bayar? RM1,000 ni siapa bayar? Lokman bayar. Lokman juga. Jadi bila Lokman juga maksudnya duit dia jugalah. Jadilah RM7,800. Ada soalan? Ada soalan tak? So kamu boleh buat perbandingan insurans kebakaran, co-insurans apa maksudnya? Arahan. Kebakaran? Arahan. Itu ni perubahan kebakaran. Kebakaran, arahan. Kalau dalam perubatan? Agihan. Kalau deductible dalam kebakaran potong bila? Potong last. Kalau dalam insurans perubatan potong bila? Potong awal. Potong awal sekali. Okey. Saya skip satu soalan, saya terus kepada soalan yang Zaleha beli insurans kebakaran. Kamu tengok. Zaleha juga dia macam Zulkifli, berminat nak beli insurans kebakaran.
So pun dia pun pilih kedai yang sama. Dia kata, aku pun nak ambil juga insurans kebakaran. Boleh tak? Mak cakap, boleh. Tak ada masalah. Berapa harga rumah hang? Rumah aku harga 250,000. Boleh dia tak? Tapi macam biasa. Dua syarat. Yang pertama, co-insurans 80%. Apa maksud co-insurans? Arahan. Arahan. Maksudnya berapa ringgit, berapa arahan pihak insurans? 80% daripada nilai boleh insurans. Ya, 80% darab dengan 250,000. Kamu akan dapat 200,000. Maka diarahkan kepada Zaliha untuk beli insurans sebanyak 200,000. Adakah Zaliha mengikut arahan tersebut? Hanya tak ikut. Dia kata apa dia? Tengok dia kata apa? Dia kata kat Mak, weh, kita kawan-kawan bagi rendah sikit, aku tak larat nak bayar sampai 200,000. Anak apa? Aku dapat seperti 40,000 boleh tak? Boleh Leha, tak boleh. Tak ada masalah Leha, boleh je. Hang nak ambil 140,000 boleh. 100,000 pun boleh. 50,000 pun boleh. Ikut suka hati hang lah. Tapi ingat, hang tak ikut arahan kami. Bila tak ikut, maka kalau berlakunya kebakaran, hang akan kena denda. Denda tersebut dinamakan sebagai penalti co-insurance. Benda penalti co-insurance ni hanya akan berlaku sekiranya dia tak ikut arahan. So, berapa banyak penalti dia? Penalti bergantung kepada kerugian. Dia rugi 30,000. Berapa pampasan dia terima? Macam Zulkifli tadi, rugi 190,000, dapat 190,000 full. Tapi Zaliha dia rugi 30,000, dia dapat 30,000 ke? Tak. Banyak mana dia dapat? Cara pengiraan dia, kita ambil jumlah insurans yang dia beli. Berapa dia beli? 140,000. Ya. Bahagikan dengan jumlah yang diarahkan. 140,000 bahagi 200,000. Jumlah yang dia beli insurans, bahagi dengan nilai insurans yang dia patut beli. Dan darabkan dengan kerugian RM30,000. 140,000 bahagi 200,000 darab 30,000. Dapat berapa? Kira Ustaz. Nak 21,000. Betul, dapat 21,000. Berapa ribu berbeza dekat situ? Beza tu ada 9,000. 9,000. Maka 9,000 itulah yang dinamakan sebagai penalti co-insurance. Perbezaan daripada jumlah yang dia dapat dengan jumlah kerugian, itulah penalti co-insurance. Semakin banyak kerugian, semakin tinggi penalti dia. Kalau 100,000, kalau rugi 100,000, katakan kerugian rumah dia 100,000. Kamu akan buat 140,000 bahagi dengan 200,000 darab dengan 100,000. So kalau rugi 100,000, dia hanya dapat 70,000. Penalti dia 30,000. Nampak tak? Penalti dia sentiasa meningkat. Sebab tu orang pesan nak buat insurans kebakaran ni, ambil penuh. Kalau ambil sikit, maka kamu dah akan dipotong. Kamu akan dipotong. Dipotong itulah kita kata penalti co-insurance. Jelas? Jelas je. Jelas. Kalau jelas, kita tengok situasi yang terakhir. Yang ini. Rumah Zaliha terbakar sekali lagi. Tapi kali ini lebih teruk. Dengan kerugian menyeluruh. Apa maksud kerugian menyeluruh? Maksudnya dia harga rumah dia tu habis nanti tu. Satu rumah hangus terbakar. 250,000. Apa pun tak ada. Berapa pampasan yang dia terima? Kena kira macam tadi juga. Tak. Untuk kes kebakaran menyeluruh, kerugian menyeluruh, mudah je. Pampasan yang diterima akan sama dengan nilai insurans yang dibeli. Tak payah buat pecah dah. Dia beli berapa tadi? 140,000. Maka pampasan dia 140,000. Settle. Kalau dia beli ikut arahan 200,000, dia dapat pampasan 200,000. Kita ikut banyak mana dia beli saja. Alright? Cuma kena tolak sesuatu sebab soalan ni suruh kira pampasan. Soalan tadi suruh kira co-insurance. And penalty co-insurance. Sebab tu kita tak buat apa-apa pun. Sekarang bila suruh kira pampasan, kena tolak sesuatu. Tolak apa?
Kita tolak Deductible. Ya, kita tolak deductible kan, kebakaran deductible potong last. Tolak deductible 8,000, maka tinggallah RM132,000. Itulah jumlah pampasan yang dia terima. Okey. Boleh faham? Boleh. So, untuk yang kebakaran menyeluruh ni, kerugian menyeluruh, kalau dia ambil penuh, dia dapat penuh. Dia ambil sikit, dia dapat sikit. Sama je. Tak payah dia buat pecahan-pecahan apa dah. Settle. Dapat markah penuh. Alright, ada soalan? So, kebakarannya ada tiga situasi lah. Situasi pertama, dia beli mengikut arahan. Situasi kedua, dia tak ikut arahan. Bila tak ikut arahan, akan ada penalti. Situasi ketiga, untuk kedua-dua keadaan ni. Ikut arahan ke, tak ikut arahan ke, tak kisah. Dia kerugian menyeluruh. Dia akan dapat penuh sebanyak mana yang dia ambil insurans. Okey. Kalau tidak ada sebarang soalan, kita masuk ke topik cukai. Cukai pun saya akan terus kepada cukai pendapatan. Cukai ada 5. Cukai jalan, cukai tanah, cukai pintu, cukai jualan. 4 ini sangat-sangat mudah. Rumus pun tak ada ayat panjang-panjang. Pendek je. Yang susah satu je. Cukai pendapatan. Yang ni kamu tengok soalan yang pertama. Asilah mempunyai pendapatan tahunan sebanyak RM42,855. Okay, tak apalah, sebelum tu kita terus baca kat bawah. Dia kata apa dia? Hitung cukai pendapatan. Bila soalan suruh kira cukai pendapatan, langkah pertama kita kena cari dulu pendapatan yang bercukai. Pendapatan bercukai, pendapatan yang akan dikenakan cukai. Apa rumus pendapatan bercukai? Pendapatan bercukai sama dengan jumlah pendapatan tolak pengecualian cukai dan Pelepasan cukai. pengecualian cukai. Ada lagi satu sebenarnya. Mudah ya kamu ingat macam ni. Pendapatan bercukai, pendapatan tolak PPE. Tahu tak PPE yang doktor duk pakai lah ni, COVID tu? PPE. Ambil tu, pendapatan tolak PPE. Tentang apa? Pengecualian, pelepasan dan allowance. Kena tolak 3 benda ni. Baru dapat pendapatan bercukai. So dalam soalan ni dia kata dia, Asilah mempunyai pendapatan bercukai pendapatan tahunan sebanyak 42,855. Jadi 42,000 itu pendapatan. Ni standard saya ni, gaji guru-guru cabut-cabut macam saya macam ni lah. 42,000 setahun. Padahal bayi yang 12 dapat apa? Dapat 3,000 lebih sebulan. Padahal jangan banding saya dengan cikgu Suzy. Jangan banding dengan cikgu Rahayu. Cikgu Suzy dengan cikgu Rahayu, mereka gaji mereka last mereka cerita kat saya, setahun dalam 80,000. Cikgu cemerlang bukan digipsak ke? Kita biasa-biasa je. Gaji rendah je. Tu cikgu Suzy. Apa jangan tanya cikgu Suzy. Allah. Gaji melimpah ruah. Okey. Nak minta apa? Minta kat cikgu Suzy. Hampa hari ni bagus Syazwan dengan Syalini. Banyak bercakap. Cikgu Suzy kata apa tadi? Siapa banyak bercakap? Nak bagi dia iPhone 13. iPhone 13. Nanti depan ni berduduk dengan dia. Mampus dia kata. Baik. Jadi 42,000 itu pendapatan. Pengecualian. Apa itu pengecualian? Ada berapa jenis pengecualian yang kamu kena tahu? Perubatan. Hadiah, derma, sumbangan. Ya. Pengecualian ada 3 benda. Hadiah, derma, sumbangan. 3 saja. Tapi daripada 3 ni yang famous 2 benda. 2 je. Apa dia? Derma dan sumbangan. Hadiah dia jangan guna. So dekat sini dia kata, beliau mendermakan 500. Derma, maka 500 itu pengecualian. Pelepasan dia mana? Pelepasan banyak. Banyak jenis pelepasan. Tak payah hafal. Dia mesti sebut. Contoh macam ni dia sebut tengok. Beliau menuntut pelepasan. Jadi semua ni adalah pelepasan. Dan allowance, dia cerita ada allowance dalam ni. Ada tak diceritakan tentang allowance? Tak ada kan? Maka allowance kita anggap saja kosong. So kita kira sekarang pendapatan RM42,855. Tolak pengecualian RM500. Tolak semua pelepasan RM9,000, RM2,300 dan RM1,500. Tolak allowance kosong.
Berapa kamu dapat? Kamu akan dapat RM29,555. So daripada 42,000, 29,000 ini adalah pendapatan yang akan dikenakan cukai. Berapa cukai yang dia kena bayar? Kita kena tengok jadual. RM29,555 duduk dalam baris yang berapa? Baris pertama, kedua atau ketiga? 29,000 baris pertama, cikgu. Baris pertama. Dalam baris pertama jelas dia bagi tahu RM20,000 yang pertama kena bayar cukai RM150. Tapi pendapatan bercukai dia bukan RM20,000, RM29,500. Jadi ada lagi RM9,555 yang belum dikira cukai. Yang baki ni nak kena darab dengan berapa? Darab dengan 3% je. Ya, darab dengan kadar dia iaitu 3%. Kamu akan dapat jumlah cukai dia RM286.65. Jadi nak dapat berapa cukai yang dia kena bayar, kita kena tambah kedua-duanya. RM150 tambah RM286.65. Itulah jumlah cukai yang Asilah kena bayar. Tetapi sebelum dia bayar, kita kena tengok dulu. Ada tak rebate cukai yang dia layak minta? Rebate ni diskaun. Ada tak diskaun yang dia layak minta? Ada berapa jenis diskaun? Diskaun, bukan zakat tu kita diskaun juga. Ya, rebate. Ada berapa jenis rebate? Ada 2 saja. Apa dia? Zakat. Zakat. Dengan lagi satu? Bawah RM35,000. Bawah RM35,000 dapat berapa? Diskaun berapa? RM50. RM400. RM400 tepat. So macam sekarang ni Asilah tak ada zakat. Tak bayar zakat pun dalam cerita ni. Maka dia tak layak dapat rebate zakat. Tapi pendapatan bercukai dia kurang daripada RM35,000. Kita jangan tengok pendapatan. Kita tengok pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai dia RM29,000, ini kurang daripada RM35,000. Maka dia dapat diskaun RM400. Maka cukai yang dia kena bayar ialah RM36.65 sahaja. Dapat 4 markah. Jelas? Kalau jelas, kita tengok soalan seterusnya. Kita akan buat sampai 11 suku. Okay. Zam, soalan dia hitung pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai, apa pengiraan dia? PPE dia lah. Pendapatan tahunan tolak PPE tu. Pendapatan tolak PPE. Mari kita baca ayat dia. Zam memperoleh pendapatan tahunan sebanyak RM85,000. RM85,000 itulah pendapatan. Termasuk allowance RM11,000. RM11,500 itu adalah allowance. Beliau telah menyumbang sebanyak RM1,000. Sumbang RM1,000. RM1,000 masuk dalam apa? Pengecualian. Manakala pelepasan dia bagi dalam jadual. Di bawah tu, itu pelepasan. Dan dalam ayat di atas dia ada sebut juga zakat 700. Zakat 700 masuk dalam apa? Tolak tu dalam ribat. Dalam rebate ataupun rebat. Rebat bukan potong sekarang. Rebat potong masa nak kira cukai sekali lagi. So nak kira pendapatan bercukai RM85,000. Tolak RM1,000 pengecualian. Pelepasan individu RM9,000 tolak RM9,000. Gaya hidup nak tolak berapa? RM3,200. Oh tak, limit dia. RM2,500 lah. Dalam jadual ni kalau dia bagi sebaris macam ni ada 2 nilai. Kita sentiasa ambil yang terendah. Iaitu RM2,500. RM7,000 dengan RM6,000 tolak RM6,000. RM3,000 dengan RM3,000 tolak satu RM3,000. Jangan tolak dua-dua. Dan allowance tolak RM11,500. Maka daripada RM85,000 pendapatan bercukai dia bernilai RM52,000. So hanya RM52,000 lah kena kira cukai. Berapa cukai yang dia kena bayar? RM52,000 tengok daripada jadual. RM52,000 duduk dalam baris mana? 1, 2, 3 atau 4? Baris ketiga. Dalam baris ketiga jelas dia bagi tahu RM50,000 yang pertama bayarlah RM1,800. Ada lagi baki RM2,000. RM2,000 nak darab dengan berapa? 14%. 14%.
Kamu dapat lagi tambah 280. Maka dia kena bayar cukai 1,800 tambah 280. Banyak cukai dia kena bayar. Dia pun cubalah mencari apa-apa rebate yang dia boleh potong. Apa-apa diskaun yang dia boleh potong. Kamu tengok. Pula zakat 700. Rebate 400 dia tak dapat. Sebab apa dia tak dapat rebate 400? Sebab gaji dia pendapatan bercukai dia atas pada 35,000. Atas Ya. 35. So RM400 diskaun tak dapat. Dia mengharap pada diskaun zakat saja. Berapa zakat dia bayar? RM700. 700. Maka dia dapatlah tolak RM700. Maka cukai pendapatan dia tinggallah RM1,380. Itulah jumlah cukai yang dia kena bayar. Untuk setahun 2020. Soalan terakhir untuk tajuk ni, dia tanya sekarang. Zam ni perlu buat bayaran tambahan lagi ke? Sebab dia ini 1,380 ni kita kata adalah cukai setahun. Tetapi dalam masa yang sama, setiap bulan dia dah bayar dah cukai. Iaitu RM125 sebulan. Jadi setahun dia bayar berapa? Darab dengan 12, RM1,500. Saya tanya kamu, ini jumlah cukai yang dia dah bayar setiap bulan. Ini pula pengiraan cukai yang dia kena bayar untuk setahun tu. Pada pandangan kamu, dia dah terlebih bayar ataupun masih lagi terkurang bayar? Dia dah terlebih bayar. Terlebih bayar. Bila dah terlebih bayar, perlu ke dia buat bayaran baki tu? Tak payah. Tak perlu dah. Tak perlu dia tambah bayaran. Kenapa? Kerana jumlah cukai bulanan telah melebihi jumlah cukai setahun. Maka kamu dapat 3 markah. Ada soalan nak tanya tak tentang cukai pendapatan ni? KFC selalu buat ni, pengejaran cukai. Derma. Apa dia? KFC selalu lah buat pengejaran cukai ni. Dia derma kat PBB, bagi kupon untuk orang. Betul dia tu, betul dia tu. Memang syarikat-syarikat besar, cara mereka nak mengelak cukai, mereka akan bagi derma. Mereka akan bagi derma, mereka akan bagi sumbangan. Sebab tu kalau kamu tengok, contoh, persatuan-persatuan sukan. Contoh, kalau kamu yang biasa macam saya sendirilah, saya nak pergi, saya nak bawa budak saya pergi stadium lawan sukan daerah. Kami kalau daerah kami dulu kalau lawan olahraga, kami akan buat kat stadium Darul Aman. Nak pergi tu, kos. Nak cari duit sekolah banyak. Saya akan pergi ke kedai-kedai sukan, syarikat saya akan minta. Saya nak minta sumbangan untuk pelajar saya, sponsor lah kita, untuk beli baju kat budak saya, untuk bawa budak saya pergi stadium, makan, minum mereka. Memang mereka akan bagi. Sebab apa? Tolak nak pengejaran cukai. Ya, tolak cukai tu. Itu mereka nak sangat tu. Bila mereka bagi tu, tolak dekat bahagian pengecualian nanti. Itu saja. Sebab cukai syarikat lebih mahal daripada cukai individu. Jadi lebih baik mereka keluarkan benda tu, jadi mereka dapat kurangkan jumlah pengiraan cukai. Okey? Ada soalan lain nak tanya? Tak ada? Kalau tak ada, sekarang 5 minit yang terakhir. Kita akan masuk tajuk pelan dan dongakkan bagi Prabih. Boleh habis punya. Sikit je. Saya ambil ni satu soalan je, mudah je. Soalan SPM untuk pelan dan dongakkan boleh main dalam 2 bentuk. Bentuk yang pertama macam SPM yang dulu. Iaitu dia bagi satu gambar, lukis. Untuk satu gambar tu saja. Macam yang ni lah. Dia bagi pepejal. Dia kata lukis lukisan pelan. Apa maksud lukisan pelan? Daripada tengok dari atas. Tengok daripada atas. So daripada atas kamu bayangkan kamu macam burung tengok daripada atas. Ada berapa permukaan yang kamu nampak? Nampak 2 permukaan tu. 2. Yang pertama bentuk segi empat warna kuning ni. Dan yang kedua bentuk separuh bulatan warna purple. So macam mana nak lukis? Kita bawa yang kuning datang pergi ke kanan ni, dekat ruangan kosong ni, kita lukis secara menegak. Jangan lukis sengit macam tu, tak boleh. Dia kena bawa pergi ke kanan, lukis secara menegak. Manakala separuh bulatan duduk di mana? Buat atas dia. Duduk di atas dia. Macam tu. Ukuran dia berapa? Ni, tepi ni ukuran dia sama dengan 5 cm. Bergantung kepada BR. BR tak ada, tertulis ke bawah 5 cm. Yang kedua yang bawah ni 6 cm.
Namun untuk soalan pelan dan dongakkan, label adalah tidak wajib. Ukuran ke, bucu ke tak wajib label. Tak label pun tak apa. Nak label lagi bagus, tak label pun tak apa. Buang semua label, buang semua warna, maka kamu dapat 3 markah. Soalan 3 markah, takkan ada garisan putus-putus. Lukisan yang kedua, yang ini. Kamu bayangkan kamu duduk dekat tempat Y, kamu duduk tengah ni, kamu bayangkan, kamu kecil yang depan ni, duduk tengok bangunan ni. Berapa permukaan yang kamu nampak? Nampak satu lah tu, nampak trapezium tu. Pasal Tu belakang tu ada lagi. tepi trapezium separuh silinder takkan tak nampak? Nampak sikit sangat. Tetap nampak. Kita kena jadi kita akan nampak trapezium, kita akan nampak lengkung yang silinder. Jadi kita bawa trapezium ke kanan, kita tegakkan dia. Silinder. Silinder kalau tengok daripada tepi nampak bentuk apa? Nampak bentuk segi empat. Ya, nampak bentuk segi empat. Jangan ada pelajar yang lukis lengkung. Ada pelajar akan buat lengkung macam ni ya. Dia nak lengkung macam tu. Ada yang buat bulat, tak tahu pasal nampak bulat. Sepatutnya separuh silinder ke silinder ke, bila tengok daripada tepi dia nampak bentuk segi empat. Macam tu. Kelebaran segi empat ni pula adalah sebanyak 3 cm. Iaitu jejari bagi silinder tersebut. Dan dalam kes ni kamu dia bagi 5 markah. 5 markah mesti ada garisan putus-putus. Bagi menggambarkan permukaan yang duduk di depan kamu tapi kamu tak nampak. Permukaan mana? Permukaan Yang belakang trapezium tu. Ya, yang tu. Dia terselindung, betul tak? So bila kita bawa dia main ke depan, dia akan ada pada bucu B ni. So dalam rajah ni pun yang kita lukis, dia mesti ada dekat bucu ni. Tergaris. Dekat situ. Maka inilah lukisan yang kamu kena lukis. Kamu dapat 5 markah. Ini bentuk pertama, iaitu dia minta kamu lukis one by one. Bentuk yang kedua dalam SPM, dia juga boleh tanya macam ni. Dia suruh lukis atas satu paksi. Kita panggil sebagai grid 45 darjah. Macam mana nak buat yang ni? Kamu tengok. Mula-mula dia suruh lukis daripada arah X. Daripada arah X ada 2 permukaan yang kita nampak. Satu bentuk L, satu bentuk segi empat. Ukuran dia kita boleh letak, tidak ada masalah. Bawah itu 6. Bawah segi empat 3. Puncak itu 2 cm. Tepi itu 2 cm. Bawah tu 2 cm. Tinggi belakang ni 2 cm. Tinggi atas pun 2 cm. Semua tahu. Kita lakar semua ni. Jangan lukis lagi. Ini kita panggil kita lakar dulu. Sebab dia suruh lukis atas grid tu 45 darjah. Ini lakaran dia. Okey. Selepas kita tahu lakaran, kita simpan gambar ni. Kita tengok soalan kedua. Daripada arah Y pula, berapa permukaan kamu nampak? Nampak ada 2 yang nampak. Iaitu yang atas dengan yang condong. Ada lagi satu permukaan yang duduk di depan kamu, terselindung. Yang mana? Yang belakang condong tu. Yang belakang garisan putus-putus ni, betul tak? Ya. Kita bawa dia main ke depan, dia akan duduk di dalam kotak kuning. Maka cara nak lukis dia, buat purple, buat kuning di bawah dia, letak hijau di dalam kuning. Cuma hijau tu dia terselindung, maka kena guna garisan apa? Garisan putus-putus. Garisan putus-putus. Ukuran dia, lebar di atas ini adalah 6 cm, tinggi ni 2 cm, tinggi bawah ni pun 2 cm. Kita dah tahu kedua-dua gambar sekarang ni, kita nak transfer lukis atas paksi 45 darjah. Macam mana nak lukis? Kamu tengok, yang ini dia bagi dongakkan arah X yang pertama tadi, yang bentuk L dengan kotak tu. Bukan kamu boleh pakai lukis dia, tak boleh. Pakailah, tariklah buat L, buat kotak, tak boleh. Syarat dia bila nak guna grid 45 darjah ni, kamu wajib bina garisan binaan. Wajib. Cikgu, yang ni bukan lukisan autografik ke? Ya. Sama lah. Lukisan autografik, lukisan atas grid 45 darjah, semua sama.
Cuma yang penting dia kamu kena lukis juga garis binaan. Nak lukis garis binaan, kamu ambil lukisan plan yang dia bagi ni, kamu pergi dekat bucu ujung ni, kamu tarik ke atas. Menggunakan pembaris. Garisan tersebut pula tak boleh tebal. Dia kena nipis saja. Ambil lagi bucu yang lain. Bucu ni pula. Bucu dua ni kan. Tarik naik ke atas lagi. Yang lain-lain pun tarik. Dia akan jadi 1, 2, 3, 4, 5 garisan. 5 garisan menegak. Yang tidak tebal. Maka di atas garisan itulah kamu kena lukis gambar pertama tadi macam ni. Setiap bucu-bucu tu kena share dengan garisan binaan tu. Baru kamu dapat 4 markah. Untuk gambar yang kedua lagi payah. Gambar dekat sini. Mula-mula daripada gambar plan yang dia bagi, kamu tarik ke kiri, dekat bucu bawah ni, jumpa garisan 45 darjah, tarik guna pembaris naik ke atas. Bucu tengah ni pun sama. Tarik. Bucu atas pun sama. Tarik kiri, tarik atas. Daripada gambar yang kita dah lukis tadi, yang gambar yang X ni, kita tarik ke kiri pula, bagi jadi persilangan. Setiap bucu kita tarik. Kamu nampak tak persilangan-persilangan garisan binaan ni? Maka di atas garisan dan juga bucu inilah kamu kena lukis gambar yang kedua. Baru kamu layak dapat yang depan yang pertama tadi 4 markah, lukisan yang kedua 5 markah dan garisan binaan 1 markah. Total 10 markah. Itulah caranya. Ada soalan nak tanya? Oh, ni soalan bahagian C macam cikgu ni. Ya. Kiranya soalan bahagian C ni markah banyak ni cikgu. Bahagian B. Oh, B. Bahagian C dia akan gabung beberapa topik. Mungkin dia tanya soalan ni, dia suruh lukis 10 markah, lagi 5 markah dia suruh kira isi padu tajuk lain pula. Alright? Maka ada soalan tak cepat? Dah lebih 4 minit dah. Jadi ya. Soalan. Orang lain kok ada soalan ke? Ada tak soalan? Cepat. Kawan-kawan dari Tokai kok ada soalan? Ada soalan? Kalau tidak ada soalan, maka itulah perkara terakhir untuk kita belajar pada hari ini. Sekian. Rasa hebatlah kita